Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Ami min Kabrul Zaman. Daripada ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Pentadbiran Kehakiman pada hari ini, ingin menceritakan tentang sistem kehakiman di Malaysia, insya-Allah. Sistem kehakiman Islam. Dalam suasana hidup bermasyarakat kita pada hari ini, kita pasti berdepan dengan pelbagai cabaran, dugaan seperti pertelingkahan, perbalahan, terutama sekali terhadap hubungan dan perpaduan ummah. Antara cabarannya ialah pertelingkahan, perbalahan, pertikaian yang timbul disebabkan pelbagai faktor. Kita mungkin bertelingkah disebabkan berbeza pendapat terhadap sesuatu perkara, isu atau berbalah kerana hak dan kepentingan kita dicabar. Adalah amat penting, baik dan bijak sekiranya perbalahan pertikaian itu dapat kita tangani dengan penuh bijaksana. Walau bagaimanapun, sekiranya perbalahan itu menimbulkan masalah yang lebih besar, misalnya sehingga menyebabkan sesuatu pihak teranaya, ia memerlukan pihak lain untuk menghakimi dan menyelesaikan segala keadilan sehinggalah mendapat jalan penyelesaian demi kepentingan semua pihak. Di sinilah letaknya peranan institusi kehakiman dalam Islam. Institusi ini turut berperanan untuk membuktikan bahawa undang-undang Islam adalah sangat adil, unggul dan sesuatu sesuai untuk dilaksanakan di semua tempat, setiap masa dan meliputi setiap lapisan masyarakat. Melaksanakan keadilan dan menghapuskan kezaliman merupakan antara falsafah sistem kehakiman Islam. Inilah garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat ke-105, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang yang mengkhianat. Surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-105. Islam menghendaki agar keadilan mutlak ditegakkan dan kezaliman dihapuskan. Keadilan hanya akan dapat ditegakkan jika ia berdasarkan undang-undang yang adil, seperti yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, sekiranya undang-undang yang adil itu tidak ditadbir dengan cekap, amanah, adil, maka keadilan undang-undang itu tidak akan dapat dinikmati. Malahan sebaliknya, ia akan bertukar menjadi kezaliman. Penegasan daripada Allah SWT supaya manusia berlaku adil dalam menghakimi sesuatu pertikaian, sama ada perbalahan dan sebagainya lah, turut merangkumi tuntutan supaya mengenepikan perasaan benci, marah, dendam dan sebagainya. Ini jelas dalam ayat Allah SWT surah Al-Ma'idah ayat yang ke-8, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran, kerana Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sesekali kamu membenci terhadap sesuatu kaum yang mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Ayat ini dengan jelas memerintahkan kita agar berlaku adil walaupun terhadap golongan atau orang yang menjadi musuh kita. Ini kerana perasaan benci dan marah itu boleh mendorong kita untuk tidak berlaku adil, dan ini bertentangan sama sekali dengan prinsip kehakiman Islam. Dalam satu ayat yang lain pula, Allah menegaskan lagi dalam surah An-Nisa ayat ke-135, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegak keadilan, lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran. Kerana Allah, biarpun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika kamu yang didakwa itu miskin atau kaya, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang perkatakan kebenaran, disebabkan kamu bertimbang rasa. Kerana Allah SWT lebih bertimbang rasa kepada kedua-duanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsumu supaya kamu tidak menyeleweng daripada keadilan. Dan jika kamu memutarbelikkan keadaan, keterangan ataupun enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan.
Ayat ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar semua pihak terlibat dalam proses pengadilan suatu kes agar berlaku adil, bukan hanya pihak hakim semata-mata. Misalnya menjadi saksi keterangan perlulah benar walaupun ia merugikan diri sendiri, ibu bapa, ahli keluarga, saudara mara, sahabat, kenalan dan sebagainya. Demikian juga status sosial seseorang pendakwa, sama ada kaya atau miskin, berpengaruh atau berkuasa dan sebagainya. Janganlah dijadikan peluang untuk mendorong saksi memberi keterangan palsu sehingga keadilan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Wallahu alam, itu sahaja daripada saya. Moga-moga memberi manfaat kepada semua dalam tajuk saya, sistem kehakiman Islam yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang telah saya bacakan tadi. Moga-moga memberi sedikit sebanyak ilmu kepada yang menonton, insya-Allah. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.